Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejarah KSSM tingkatan 5 bab 10, ya. Malaysia di pesada dunia. 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antara bangsa. Hai. Baik, kita akan mulakan dengan melihat objektif, ya, objektif pembelajaran hari ini. Baik, di akhir pelajaran ini diharapkan pelajar dapat memerihalkan peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, ya, membuat interpretasi kepada kepentingan sikap prihatin dan peka terhadap isu serantau. Okey, kita akan mulakan dengan paparan slide satu sahaja, tetapi agak banyak di situ untuk diperkatakan. Walau bagaimanapun, cikgu yakin anak pelajar boleh memahaminya kerana ia agak mudah diterima, difahami, ya. Okey, kita cuba bersama-sama. Baik, kita lihat pengenalan dahulu tentang bab 10.2 ni, peranan Malaysia, ya. Okey, kita lihat di bahagian tepi, ya, Malaysia amalkan ekonomi pasaran bebas, ya. Amalkan ekonomi pasaran bebas. Penglibatan Malaysia sangat dinamik di peringkat antarabangsa, ya, bermaksud Malaysia sangat aktif, ya, sangat Malaysia sentiasa memberi yang terbaik, ya, di peringkat antarabangsa, ya, turut terlibat dalam perjanjian ekonomi antarabangsa, ya, ASEAN Free Trade Area, iaitu AFTA, ya, ASEAN Free Trade Area AFTA, ya, iaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Okey, lantang menyuarakan ketidakadilan ekonomi. Jika berlaku sesuatu ketidakadilan berlaku, maka Malaysia menyuarakan pendirian, menyuarakan pendapat, ya. Tegas memastikan kedudukan ekonomi negara tidak terjejas. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan peranan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa. Di bahagian mana kita nak bercakap tentang ekonomi antarabangsa. Okey, sekarang ni yang pertama, peranan kita yang pertama ialah meluaskan pasaran ekonomi. Okey, apakah tindakan Malaysia untuk meluaskan pasaran ekonomi? Okey, selain daripada kita meningkatkan ekonomi, kita bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama kita melakukan hubungan dengan negara luar dan juga meningkatkan ekonomi negara-negara yang berdagang dengan kita. Siapa yang kita berdagang, yang paling kita menjalinkan hubungan paling rapat untuk meningkatkan pasaran ekonomi, ya. Okey, kita tengok meluaskan pasaran ekonomi. Okey, bergantung kepada keupayaan jualan barangan di pasaran antarabangsa. Ya, kita masih bercakap tentang pasaran antarabangsa. Maksudnya kita Malaysia mengadakan perdagangan melalui perjanjian juga, ya. Okey, tengok AFTA 1992. Ya, 1992 AFTA. Ingat tadi AFTA apa? AFTA ialah ASEAN Free Trade Area, iaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN, ya. Mudahkan perdagangan negara ASEAN. Maksudnya bila ada AFTA ini, ada perjanjian ini, hubungan di antara negara-negara ASEAN dari segi ekonomi, dari segi perdagangan terjalin dengan baik dan kurang kebergantungan kepada negara-negara yang maju yang lain. Okay, ya? Baik, tujuannya jadikan negara ASEAN produksi yang kompetitif. Nak negara ASEAN itu lebih kompetitif, bersaing di antara satu sama lain dalam kelompok ASEAN sendiri. Kerjasama ekonomi antara negara ASEAN. Dengan itu dapat kurangkan tarif dan cukai barangan. Sebab itu kita Malaysia ini sangat aktif dalam perdagangan antara negara ASEAN kerana kita ada perjanjian. Melalui perjanjian itu kita kurangkan cukai, ya, tarif. Okay, apa yang dimaksudkan? Cukai, ya. Cukai macam untuk perdagangan lah. Cukai ni untuk orang perseorangan macam ni. Di bawah ni cikgu tuliskan. Cukai lah terhadap orang perseorangan atau syarikat perbadanan barang-barang untuk perbelanjaan negara. Ni yang nampak di bahagian ujung ni, ya, perbelanjaan negara. Itu tujuan
kutipan cukai. Mana-mana awak dengar cukai pendapatan, cukai itu adalah balik kepada pendapatan negara untuk perbelanjaan negara. Okay, tarif tadi kita kata dapat kurangkan tarif. Apa dia tarif? Tarif adalah bayaran oleh kerajaan terhadap barang dan perkhidmatan yang diimport. Ya, kalau barang-barang itu diimport dari luar, maka kerajaan perlu bayar. Jadi di sini bila kita berurus niaga dengan negara ASEAN, kita dapat kurangkan kerana kita ada perjanjian untuk kurangkan nilainya. Okey, jadi situ membantu ekonomi negara ASEAN itu sendiri. Baik, Malaysia terlibat sepenuhnya bawa kebaikan kepada negara, tentu kan. Okey, yang kedua, peranan Malaysia yang kedua dalam ekonomi antarabangsa ialah dominasi ekonomi negara maju. Okey, apa kita buat dengan perkara ini? Ekonomi Malaysia bergantung domestik dan antarabangsa. Maksudnya kemajuan ekonomi Malaysia ini bergantung kepada perdagangan atau perniagaan dalaman. Domestik itu dalaman dan antarabangsa. Okey, negara maju sering kenakan pelbagai sekatan dan halangan. Ya, jadi bentuk tarif dan cukai jejaskan perdagangan. Maksud apa? Maksudnya negara maju ini mengenakan tarif dan cukai yang tinggi dan ini menjejaskan perdagangan negara-negara yang sedang membangun. Ya, jadi Malaysia bersuara. Okey, Malaysia tidak diam saja sebab kita antara negara yang sedang meningkat, yang sedang maju, yang membangun. Ya, okey, Malaysia bersuara. Minta beri layanan yang sama kepada semua, dibangkitkan dalam forum PBB dan Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Kan? Sering dengar tak perkataan APEC ni? Selalu ada mesyuarat APEC, banyak benda yang berlaku dengan APEC ini. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik banyak memberi kesan kepada Malaysia. Okey, jadi Malaysia tidak mengikut sahaja negara maju yang mereka dominasi ekonomi. Malaysia juga bersuara supaya memberi layanan yang sama kepada semua negara. Tidak mengenakan tarif yang terlalu tinggi, tidak mengenakan cukai yang terlalu tinggi. Okey, kita tengok yang ketiga pula, peranan Malaysia dalam kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Apa yang dimaksudkan ekonomi segitiga? Okey, di sini pembangunan segitiga ialah pembangunan wilayah baharu dimajukan dengan kerjasama negara ASEAN. Tujuannya untuk keuntungan bersama, bantu majukan kawasan yang terlibat. Manfaatnya apa? Manfaatnya Malaysia dapat kurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Kita dapat kurangkan negara maju dari monopoli pasaran barangan. Kurangkan kebergantungan pada keuangan antarabangsa. Dengan wujudnya pelbagai badan seperti Koperasi ASEAN, Bank ASEAN serta cadang guna wang ASEAN. Okey, di sini kita bendung campur tangan ekonomi negara maju. Lihat kan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin pada masa itu mengendalikan ekonomi negara supaya meningkat. Pada masa yang sama kita menjaga hati pemimpin negara lain atau menjaga hati negara lain. Kita mengadakan hubungan yang baik. Okey, kerjasama ekonomi segitiga. Okey, ini masukkan segitiga. Ini kawasan segitiga. Ini melibatkan Indonesia, Johor, Singapura. So ini melibatkan kawasan segitiga, Kepulauan Riau. Jadi kat sini dikatakan kerjasama pembangunan ekonomi ASEAN. Ekonomi segitiga ASEAN. Okey. Yang keempat, menangani kemelesetan ekonomi. Satu dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Pada 1997 hingga 1998 dan lebih-lebih lagi kepada negara Asia. Negara Asia. Okey, sebabnya apa? Sebabnya nilai ringgit jatuh. Ini disebabkan oleh spekulasi mata wang. Ada negara yang telah membuat spekulasi mata wang. Okey, ini apa yang dimaksud dengan spekulasi mata wang ialah di sini ada spekulasi mata wang. Seseorang membeli mata wang. Seseorang membeli mata wang asing. Misalnya kita Malaysia beli mata wang
Amerika. Macam tu lebih kurang dolar kan. Bukan tujuan untuk import atau labur. Bila kita beli duit tu, kita tak guna untuk import barang ke. Mana import barang masuk ke negara, kita jual pula kan. Kita bukan juga untuk melabur, kita bagi gunakan untuk perniagaan, tetapi kita simpan. Simpan untuk apa? Perniagaan luar negeri, tapi untuk jual masa depan dengan harga yang tinggi. Maksudnya simpan duit tu, nanti bila dah semakin rendah, mata wang pula semakin naik, masa tu baru mereka akan jualkan. Jadi itu permainan mata wang itu menyebabkan berlaku kemelesetan kepada negara-negara yang sedang membangun ini. Seperti Malaysia, Indonesia, kita sangat terkesan sebenarnya. Okey, apa tindakan kita tengok balik Okey. Pelabur luar tarik diri. Bila negara kita sudah mengalami kemelesetan, pelabur sudah tidak yakin, mereka keluar dan tarik diri, dan ini menjejaskan ekonomi Malaysia. Okay, The Malaysian Currency. Dekat ni buku yang dihasilkan oleh Tun Mahathir. Nama bukunya ialah The Malaysian Currency, How and Why It Happened. Okay, Tun sempat menulis buku berkaitan dengan peristiwa itu, kerana kejadian itu sangat menggusarkan Malaysia. Okay, tapi tindakan apa yang kita lakukan? Okay, Malaysia didesak guna menggunakan plan perancangan tabung keuangan antarabangsa atau IMF. Atau Bank Dunia. Kita didesak ni, kita dah susah, lepas tu mereka suruh kita pinjam daripada tabung keuangan antarabangsa IMF. Tetapi Malaysia enggan. Pemimpin kita pada masa ini tidak mahu buat perkara tersebut. Kalau kita buat pinjaman, ia akan menjadi satu beban kepada negara. Baik, kita buat apa? Malaysia buat apa? Malaysia guna pendekatan sendiri, iaitu usaha pulihkan ekonomi dengan cara tambat kadar tukar ringgit RM, tambat kadar tukar ringgit RM kepada USD, iaitu RM3.80 untuk 1 USD. Kita bukan pakar ekonomi, tetapi kita dapat melihat bagaimana pemimpin kita berfikir untuk membantu negara tanpa menjejaskan hubungan dengan negara lain. Di situ kita melihat kita menggunakan pendekatan sendiri, kefahaman sendiri. Okey, apa maksud tambatan ni? Tambat kadar tukar ringgit. Apa maksud tambat? Okey, di sini maksud tambat ialah tetapkan satu kadar pada jumlah tertentu dan diniagakan dengan kadar itu. Maksudnya kita tetapkan RM3.80 untuk 1 USD. Jadi kita berbelanja, berurus niaga, kita menggunakan kadar yang sama. Tidak boleh lagi naik-naik turun harga. Okay, jadi di sini membantu ekonomi Malaysia, malah kita tetap dengan pendirian tidak meminjam wang dari IMF. Dekat sini telah menaikkan atau mengharumkan nama Malaysia bila Malaysia berjaya mengatasi isu kemelesetan ekonomi ini dengan cara sendiri. Okey, baik, kita tengok yang terakhir. Bagaimana Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okey, kita berlandaskan syarak mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Yang terakhir, kita mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Okay, kewangan Islam adalah mengikut hukum syarak. Jadi kita cuba mengenengahkan bagaimana orang Islam berniaga. Bagaimana cara. Jadi kita berlandaskan syarak, dan ini merupakan satu alternatif kepada sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan konvensional ni yang biasalah, yang perniagaan biasa. Okey, sejak 2001 lagi Malaysia telah terlibat dengan perkara ini tentang mengetengahkan sistem keuangan Islam. Okey, kita bangunkan sistem keuangan Islam sumbang keberkesanan sektor keuangan negara. Okey, Malaysia duduki kedudukan utama pelbagai indeks global dan menjadi pasaran sukuk terbesar di dunia. Pasaran sukuk. Sukuk itu apa? Sukuk itu ialah sijil keuangan sistem. Maksudnya Malaysia telah berjaya mendapat sijil keuangan sistem terbesar di dunia. Okey, Malaysia jadi dana utama pelaburan negara Islam.
Malaysia tubuhkan International Center of Education in Islamic Finance untuk sokong perkembangan keuangan Islam. Okey, maksudnya Malaysia telah tubuhkan satu akademik keuangan Islam, dan negara-negara Islam yang lain datang untuk belajar cara untuk mengendalikan sistem keuangan Islam, dan Malaysia juga merupakan tempat pelaburan negara-negara lain, negara-negara Islam yang lain untuk melabur di Malaysia. Kan, lihat bagaimana kehebatan pemimpin-pemimpin kita, kebijaksanaan mereka mengendalikan, menguruskan keuangan tanpa menjejaskan hubungan dengan negara lain, negara yang sedang negara maju, negara-negara Islam yang lain. Malaysia tetap menjalinkan hubungan yang baik. Okey. Jadi kita dapat lihat bagaimana tindakan pemimpin-pemimpin. Okey, tajuk 10.2 ini telah tamat, dan di sini cikgu sediakan soalan soalan struktur, dan kita cuba bincangkan soalan struktur ini. Okey, kita lihat bagaimana soalan struktur ini. Okey, soalannya kita tengok sama-sama. Kita cuba buat, awak juga boleh mencubanya. Setelah cikgu bincang, cuba ambil soalan ni nanti dan awak tulis pula jawapan awak. Sebab apa yang kita nak tulis jawapan ni semua yang kita belajar tadi. Okey, contoh soalan yang pertama. Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas, selari dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi antarabangsa. Okey, senaraikan 3 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. 3 markah. Okey, soalan ni soalan dia kata apa? 3, senaraikan 3 peranan. Jadi awak boleh jawab secara fakta. Jawab secara fakta. Dan markahnya pun 3 sahaja. Tapi tulis dalam ayat yang lengkap. Okey, fakta tu yang kita belajar tadi ada berapa? Ada 5 kan fakta. So dia minta hanya 3 sahaja. Jadi awak senaraikan fakta-fakta tersebut. Baik, mulakan daripada soalan ataupun peranan Malaysia pun boleh. Kalau nak mula dari peranan Malaysia pun boleh. Okey. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okey. Kan? Okey. Sekejap. Cikgu tulis tak nampak. Okey. Hubungan antarabangsa. Okey. Baik, biasa kalau kita nak menulis esei ataupun objektif kita perlu conteng sedikit soalan kita perlu pemudahkan diri sendiri untuk menjawab. Kita catat dulu apakah jawapan yang kita cadangkan ataupun jawapan yang berada dalam fikiran kita. Okey, contoh kat sini cikgu nak padam sikit di bahagian ujung tu untuk cikgu contengkan pada awak. Contoh. Kita cuba keluarkan apakah yang terdapat dalam fikiran kita, apa yang terdapat dalam fikiran kita. Okey, yang pertama, apa yang kita ingat, fakta yang pertama yang ada dalam peterminda tadi. Cikgu tak tunjuk dekat skrin ni, cikgu nak awak cuba sebutkan. Kita bila belajar ni kita kena bersuara bagi telinga kita dengar. Jadi kita dapat mengingat, telinga dengar, mulut cakap, kita dapat ingat apa yang kita belajar. Okey, yang pertama apa tadi dengar? Meluaskan macam mana? Yang pertama tadi negara maju, sekat, kita berniaga dengan ASEAN kan. Jadi yang pertama kita sebut meluaskan, peranan kita meluaskan kita boleh ringkas lah, meluaskan pasaran, meluaskan pasaran, okey, antara bangsa,
Luaskan pasaran ekonomi antarabangsa. Okey, yang kedua lagi apa? Yang kedua, ingat tak orang negara maju buat apa? Mereka menguasai apa? Mereka dominasi ekonomi. Jadi apa peranan Malaysia nanti kan? Okey, dominasi ekonomi oleh negara maju. Okey, yang ketiga, bagaimana? Apa peranan Malaysia terhadap memajukan ekonomi negara yang ASEAN, yang dekat dengan kita, sebab kita memang bergantung kepada ASEAN. Yang apa lagi kita buat? Okay, kita ada kerjasama, kerjasama. Okay, ekonomi segi tiga. Ingat tak? Yang Johor, Singapura, Kepulauan Riau, kawasan segitiga. Okey, dia 3 markah dah. Okey, katalah nak tulis sampai 4 ke 5 ke idea tentang pasaran kan. Okey, kita ada apa? Menangani kemelesetan kan ekonomi. Yang keempat, mengantarabangsakan. Yang kelima, mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Kan? Jadi inilah jawapannya. Sebab dia tanya senarai kan peranan Malaysia dalam hubungan. So jawapan kita dah ada sebenarnya. Bila kita dah catat macam ni, kita ambil lah apa yang kita nak tulis ya. Jadi kita punya jawapan akan ditulis dengan lancar. Okey, cuba awak tengok ekonomi antara bangsa ialah meluaskan pasaran, meluaskan pasaran ekonomi, okey. Selain itu, 3 markah kan, ni soalan struktur ya. Selain itu, kita nak ambil yang mana kita rasa kita nak buat ayat yang lebih untuk kita lah, yang kita lebih faham ke ya. Sebenarnya semua awak dah faham dah kan. Okey, boleh mula terus mana-mana yang awak rasa nak tulis sebab 3 markah kan. Selain itu, Malaysia melaksanakan melaksanakan kerjasama ekonomi segitiga yang melibatkan, kalau nak tulis, kalau tak nak pun tak apa, ni yang huraian negara ASEAN. Tulis pun tak ada masalah, tak tulis pun tak apa. Seterusnya ialah mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Selesai untuk jawapan 3 markah. Cikgu suka untuk awak tulis satu persatu sebab lebih awak menyedari perlunya awak menyedari jawapan awak sudah ada 3. Kadang-kadang pelajar dia tak sedar, dia belum sempurna isi 3. Itu yang membimbangkan ya. Itu sebab cikgu sering memang ingatkan supaya pelajar menulisnya dalam bentuk ayat yang begitu ya, ayat yang menunjukkan yang pelajar sedar sudah berapa isi yang ditulis. Okey. Baik. Cadangkan soalan berikut, cikgu juga nak beri cadangan jawapan. Okey, merah sudah hilang. Nak tulis dengan pen biru lah. Okey. Terangkan penglibatan Malaysia dalam hubungan. Kerjasama pembangunan segitiga di rantau Asia Tenggara. Ingat tak tadi apa tujuan kerjasama ini? Apa tujuannya? Nak membangunkan apa? Ingat tak? Nak membangunkan wilayah baharu. Kan? Wilayah baharu kan? Nak membangunkan wilayah baru untuk buat apa?
tentulah untuk dapatkan keuntungan. Ya. Okey. Lagi, selain daripada tu, kenapa kita nak berniaga dengan Asia Tenggara sahaja 3 segi saja? Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan kebergantungan kepada negara maju. Okey. Ya, negara maju. Kebergantungan kepada negara maju ataupun kebergantungan kepada keuangan antarabangsa pun boleh. Ya. Okey. Baik, kita mula jawab 3 markah juga. Okey, jadi jawapan ni boleh juga dalam bentuk fakta huraian contoh pun boleh atau fakta saja pun boleh. Misalnya awak nak buat ayat di dalam bentuk huraian pun tak ada masalah. Huraian pun masih dalam bentuk fakta ni kan. Okey, jadi kita mulakan penglibatan Malaysia dalam perhubungan ya. Penglibatan Malaysia dalam hubungan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga di rantau Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Cuba tempat dia mulalah macam tu. Okey. Asia Tenggara. Okey. Kita mula ambil isi. Ialah membangunkan wilayah baharu. Okey, membangunkan wilayah baharu. Ya, membangunkan wilayah baharu dengan kerjasama wilayah baharu ni 3 markah kan? Okey, tak apa, cikgu terus sambung dengan berikutnya lah baru. Okey. Kita boleh huraian boleh. Kalau awak nak guna selain itu pun boleh. Cikgu guna huraian. Yang demikian adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jadi okey, kita bersambung untuk dapatkan isi yang ketiga, kurangkan ya. Hal ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada keuangan antara bangsa. Ya, keuntungan keuangan antarabangsa. Okey, baik. Okey, yang ini cikgu boleh tukar sebab cikgu dah guna hal ini dapat mengurangkan kan. Cikgu nak tukar ni pada selain itu pun boleh. Awak nak tukar, awak nak buat dalam bentuk huraian lain pun boleh. Jadi, kesemua ini boleh dimasukkan sebagai fakta huraian contoh atau fakta-fakta sahaja. Okey, tak ada masalah ya. Okey, jadi inilah jawapan untuk soalan 3 markah ya. Okey, kalau di sini kita tengok 3 markah, tentulah awak pernah tahu kat mana bahagian-bahagian yang awak dah tulis dan cukup 3 markah. Jadi awak sedar awak sedang menulis isi yang perlukan 3 markah. Okey, sekarang soalan yang ketiga, pandemik. Okey, pandemik kat sini cikgu ada bagi contoh cadangan jawapan. Ya, pandemik disebabkan walaupun soalan dalam Kata minda dinyatakan sebagai penyakit ialah AIDS sebelum ini ya, dalam bab 10.1, tetapi
soalan seperti ini boleh juga ditanya kerana ia berkaitan dengan apakah langkah kerajaan dalam mengatasi kemelut ekonomi negara akibat kepenularan penyakit. Walaupun dia soalan ini kadang-kadang dia merangkumi satu bab. Jadi cikgu sengaja masukkan tajuk ini supaya ia berkaitan dengan pandemik ataupun berkaitan dengan bab 10 ya. Jadi di sini ada juga contoh jawapan yang cikgu berikan dan pelajar bolehlah mencuba menjawabnya dengan fakta huraian dan contohlah ataupun boleh saja fakta ya. Sebab ini kata langkah kerajaan kan. So boleh juga jawab dalam bentuk fakta. Okey, kat sini ada jawapannya. Baik, cikgu rasa untuk soalan bahagian ini cikgu bagi 3 soalan saja. Jadi pelajar boleh mula melihat mula melihat tontonan video ini dan lihat bagaimana isi ataupun fakta yang berada dalam peta minda itu dihasilkan ya. Okey. Ni peta minda ni kan. Bagaimana untuk kita mengenal pasti fakta-fakta yang terdapat berdasarkan satu-satu isi ya. Jadi cikgu harap tajuk ini membantu ya, apa yang cikgu lakukan hari ini membantu para pelajar dan lakukanlah yang terbaik. Okey. Baik, terima kasih.